tersilap, bukan sengaja ni, tersilap dalam penafsiran dia. Maka Tuhan akan hantar orang lain pula memperbetulkan ulama yang tersilap. Sebagai pengetahuan jalan ni untuk sekarang ni, kerana baru belajar kan. Dalam tafsir yang antara masyhurnya ialah tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ni adalah tafsir yang termasyhur di dalam dunia sekarang ni lah. Jadi tafsir Jalalain itu sendiri ada beberapa kesilapan. Ada beberapa kesilapan. Dan orang kemudian sudah memperbaiki kesilapan-kesilapan itu. Begitu juga dalam contohnya kita kata hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari itu ada sahih belaka, ada juga sedikit kesilapan oleh Imam Bukhari. Sikit. Maknanya manusia ni tidak terlepas daripada buat silap. Yang tak salahnya ialah Quran sendiri. Jadi kalau ada baris ni berubah sikit lah, pencetak tu berubah sikit, ada saja orang cek, tengok ada, maka dikeluarkan daripada edaran. Begitu juga tentang tafsir. Contohnya tafsir Qurtubi atau tafsir suatu orang ulama daripada Mesir. Bukan tafsir Qurtubi. Dia tafsir menggunakan akal fikiran. Dan tafsir dia ada tersimpan di Pakistan sekarang. Lebih kurang 70 jilid. 70 set tafsir dia. Yang salah. Begitu juga tafsir-tafsir daripada dulu Hasan Bandung. Hasan Bandung ada juga silap, banyak silap tu. Indonesia. Begitu juga ulama Indonesia pengarang ulama Hamka pun ada silap. Dan kesilapan ni manusia sudah jumpa. Silap tu kesilapan tu sudah jumpa. Jadi antara tafsir-tafsir yang silap ni yang diajar oleh ulama-ulama semenanjung kita ni, banyak tentang kesilapan ni mari daripada hadis-hadis daripada Israeliat. Lebih-lebih lagi ada cerita-cerita Nabi. Cerita-cerita Nabi. Contohnya Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Jadi bila orang nak kahwin, dia kata ibarat pasangan Yusuf dan Zulaikha lah, pasangan si Anu dengan si Anu. Nabi Yusuf tak pernah kahwin dengan Zulaikha. Dia bukan kahwin dengan Zulaikha. Zulaikha adalah satu orang perempuan yang mengkhianati Nabi Yusuf dalam Quran. Jadi kalau baca tafsir Quran nanti besok satu hari kita akan belajar cerita Nabi Yusuf, akan keluar cerita dia tu. Antara lain lagi ialah cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh, apabila Nabi Nuh turun kapal tu, ada satu ceritanya, kapal nak buat tu kena buat dengan kayu kukak. Jadi kayu tu lah nak kena cari sekarang ni, pasal kayu tu buat kapal Nabi Nuh dulu. Itu pun karut juga. Ataupun ada satu cerita lain, dia bumi ni tenggelam oleh laut. Ibaratnya gunung Himalaya tu yang paling tinggi sekali Everest lah kita kata dah. Beratus kaki lagi air tinggi. Tinggi daripada Everest tu beratus kaki lagi. Tidak ada makhluk, tidak ada bumi pun lagi. Laut semua sekali. Dan masa Tuhan kata, wahai langit, stop hujan. Wahai bumi, telan air kamu. Masa dia kata tu, hujan tengah lebat lagi. Laut tu gelombang dia tu seperti gunung gelombang. Tiba-tiba bila Nabi Nuh turun kapal, jumpa satu perempuan tua, dia pun tanya, makcik, macam mana baru tak kena banjir? Dia kata, tak tahu ada banjir pun. Tu hadis palsu. Tu cerita hadis palsu yang dibawa-bawa. Lepas tu cerita Nabi Musa.
Nabi Sulaiman memerintah karena hilang, jadi dia hilang kerajaan dia apabila dia jatuh cincin dia. Cincin. Nabi Sulaiman ada 99 orang isteri, jatuh cincin. Cincin dia tu kena ambil ke Afrik. Jadi Afrik tu berupa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu automatik jadi miskin. Apa kedana, jadilah nelayan. Jadi nelayan tu kerana nak kahwin dengan anak tekong bot. Dan perempuan pula hitam pula, teruduh pula tu. Yang kawan ni bini 99 orang dah. Pergi ke laut jadi klasik kapal. Awak nelayan lah ni. Lepas tu tiba-tiba buka, jumpa satu ekor ikan di belah perut, jumpa balik cincin tu. Bila bubuh balik cincin tu, Nabi Sulaiman pun mentah balik. Itu pun cerita karut. Banyak ni. Yang diajar termasuk dalam surat-surat khabar, termasuk dalam TV. Itu cerita tu memang tak ada dalam Quran lah. Tak ada. Yang Bino tu banjir memang sampai Banjir seluruh dunia. Tenggelam semua kali. Mana burung pun mati. Dia tak mati je ikan aja lah. Ikan darat pun mati pasal kena laut habis ni. Begitu mana haiwan-haiwan memang pupus lah. Pupus pasal Tuhan perintah kepada Nabi Daud, Nabi Nuh supaya ambil sepasang payah letak dalam kapal. Besar kapalnya 300 kaki lebar. Itu macam dinosaur tak? Dia selepas pada dinosaur lah dah. Manusia datang lepas pada dinosaur. Lepas dah. Jadi kapal tu bertingkat-tingkat. Yang paling bawah sekali letak binatang. Lepas tu biji-biji, benih-benih pokok. Ada dalam surah Nuh dan surah-surah lain. Jadi maknanya sini nak beritahu sikit ya, la ya'ti bihi batil, tidak datang dalam Quran ni benda batil. Yang datang ni adalah cerita-cerita karut daripada manusia mereka. Jadi Nabi Sulaiman tadi percaya pada cincin. Kalau cincin ni boleh mengetah negara. Jadi bila cincin tu hilang, dia tak boleh mengetah. Jadi syirik juga Nabi Sulaiman. Apa lah ni? Lepas tu Nabi Sulaiman tu dia ada sakti dia, ada keramat-keramat dia, ada ni. Maka Nabi Sulaiman tu boleh buat kerja ni kerana ada satu buku. Jadi Kristian panggil The Book of Secret. Dia duk cari sekarang ni kerana Nabi Sulaiman yang boleh bercakap binatang apa semua tu pasal buku ni lah. Buku tu dalam Quran kata itu ilmu sihir. Jadi setan yang ajar dengan Nabi Sulaiman ni belajar sihir lah. Itu ayat 102 surah Al-Baqarah. Jadi yang saya nak beritahunya ialah kebatilan-kebatilan tidak ada dalam Quran. Ada satu cerita lagi ialah tentang Nabi Sulaiman dengan Balqis. Jadi Balqis nak masuk istana yang Nabi Sulaiman buat tu. Lepas tu dia selok kain, tak ada? Kau tak dengar? Masih baik tak dengar. Biasa tu Ustaz. Biasa dengar tak? Dia selok kain, Balqis selok kain. Dia nak lalu ingat kain tapi ingat kain tu dia selok kain. Jadi Nabi Sulaiman pun tengok kaki dia. Tengok peti dia. Jadi Nabi ni pula gila ke perempuan pula. Pasal apa? Pasal Afrik kata dia Balqis ni crossbreed ni antara jin dengan manusia. Dia jadi jin ni dia kaki kambing, jadi ada bulu banyak lah kaki dia. Jadi kalau bulu banyak tu dia pakai jin lah. Jadi Nabi Sulaiman pun buatlah istana tu, buat licin baik supaya Balqis tu selok kain. Dalam Qurannya kata Balqis nak selok. Bukan selok, nak. Dia cerita lain sepusakat. Dibubuh dalam Quran untuk memesongkan akidah oleh guru-guru yang akidah salah. Ni semua ni kita kena betulkan daripada Quran yang kita belajar ya. Dan lafaz yang betul tu memang ada dalam Quran tu. Baik
Ma yuqalu laka illa ma qad qila. Tidak dikatakan kepada kamu yang menyakitkan hati. Tidak dikatakan kepada kamu perkara-perkara yang menyakitkan hati kamu illa ma qad qila. Mereka telah dikatakan dulu perkataan-perkataan yang sama lil rasul min qablika. Sudah kata kepada rasul-rasul sebelum pada kamu. Maknanya Nabi Muhammad duk ingat dia seoranglah kena ni, duk kata ke musyrikin Mekah ni. Tuhan kata, ma yuqalu laka, tidaklah apa yang dikatakan kepada kamu tu yang menyakitkan hati. Nabi ni belajar sihir lah, mengada-ngadakan bid'ah pada Allah Ta'ala lah, macam-macam tu. Illa ma qad qila, mereka telah dikatakan juga sebelum pada ini lir rasul, kepada rasul-rasul sebelum mereka, min qablika, sebelum pada kamu. Maknanya siapa-siapa yang cakap pasal agama tauhid ni, orang akan kata uduh, lagu tu lah juga Nabi kena dulu. Nah, lagu tu lah. Ini ayat dia panggil tasliyah, pujuk rayu Tuhan. Bahawasanya kata-kata yang menyakitkan hati ini pernah dikata kepada Nabi-Nabi, pada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelum pada kita, pada Nabi kita. Jadi siapa-siapa yang sebar tauhid ni kepada orang ramai, supaya membetulkan akidah manusia ni semula, akan diperkatakan perkara yang sama. Ini sesat apa semua ada biasa ya. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu yang menciptakan kamu itu ladzu maghfirah, mempunyai keampunan yang besar kepada mereka-mereka yang bersabar. Ini pada mereka-mereka yang boleh bersabar daripada apa yang diperkata kepada kita. Wa dzu iqabin alim, dan akan diberi balasan yang amat pedih kepada mereka-mereka yang kufur tadi. Ini nak jawab kepada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni kata ke Nabi kita, oleh kerana dia sakit hati kan, dia sakit hati, dia macam-macam lah dia cerita. Antara ceritanya, dia kata Quran ni, kalau Quran ni betul, Quran ni mesti turun dalam bahasa lain, tidak bukan bahasa Arab. Itu ada antara dia. Quran ni mesti turun dalam bahasa lain, bukan bahasa Arab. Dan Nabi itu pula, mesti Nabi bukan orang Arab untuk mengajar pada orang Arab. Dia kata. Nah, ini kata-kata musyrikin Mekah kepada Nabi. Maka jawab Tuhan, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. A'jamiyya tu dia kena baca a'jamiyya. A'jamiyya. Dia kata baca gitu Nah. A'jamiyya. A'jamiyya. Bukan A biasanya. A'jamiyya. Panjang sikit A. Iaitu dia ada satu huruf yang dibuang. Iaitu perkataannya a'jamiyya. A'jamiyya maknanya gini ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya. Kalau sekiranya kami jadikan Quran ini dalam bahasa ajam, iaitu dalam bahasa yang bukan Arab. Ajam ni mana apa saja bahasa yang bukan Arab, dia panggil ajam. Bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, India ke, Hindi ke, tak kira Tamil Nadu ke. Laqalu laula fussilat ayatu, nescaya mereka akan kata kepada kamu Muhammad, kenapa tak dijelaskan ayat ni terang-terang, pasal ni duk ajar dalam bahasa lain ni. Kenapa tak diajar Quran ni sejelas-jelasnya ayatnya dengan ajar dalam bahasa, dalam tafsir dalam bahasa kita pula. Mana semua salah lah. Jadi kalau Nabi ikut kata-kata dia akan kata pula, kenapa tak ajar dalam Quran ni dalam bahasa Arab? Mana gitu ni? Tuhan jawab, kalau dijadikan Quran tu dalam bahasa ajam, nescaya mereka akan kata, kenapa